Okey, untuk soalan ini kita katakan bahawa sekali lagi kamu keluarkan maklumat yang penting. Terangkan mengapa atlet melontar peluru menghulur tangan ke hadapan sebelum melepaskan peluru. Okey, jadi soal isinya ialah yang pertama, dia hulur tangan ke hadapan. Dan ini peluru bergerak ke hadapan sebagai kesannya. Okey, jadi kali ini saya nak gunakan idea yang argument yang lain. Saya akan katakan bahawa, ya, cikgu adakah jawapan boleh diberi dalam bentuk jadual? Ya, boleh. Esei tidak semestinya jawab seperti esei dalam bahasa Melayu dengan Inggeris. Boleh dalam bentuk jadual. Tetapi kalau boleh ayatnya lengkaplah. Kalau macam ini sudah kira ayat lengkaplah. Okey, jangan guna point form macam ini. Point form sebenarnya tak digalakkan lah macam ini 1, 2, 3 tak digalakkan. Tetapi kalau dia terpaksa, then no choice lah. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Tulis dalam bentuk jadual tak ada masalah. Okey, dan jangan risau takut ini dalam ciri ke hubungan kesan, itu tak penting. Itu hanya panduan saja. Okey ya. Baik, hulur tangan ke depan. Satu cara argumen yang lain ialah macam ini. Sasaran S lebih besar ke hadapan. Sebab kita pegang bola besi itu, peluru itu, daripada leher sampai ke hadapan. Bila tangan kita diluruskan, sasaran itu panjang. Jarak kita gerakkan bola itu agak panjang sebelum kita lepaskannya. Sasaran S lebih besar ke hadapan oleh tindakan daya, oleh daya F. Tindakan daya F menyesarkan bola itu ke hadapan. Jadi ada tak kamu masih ingat apakah yang kita akan dapat kalau kita kaitkan sasaran dengan daya? Masih ingat tak? Sasaran dengan daya memberikan kuantiti fizik apa? Masih ingat tak? Tak berapa ingat kan? Okey, tak apa. Jadi, ya, bagus Haris, Hawi. Yes, bagus Hawi, Haris. Kerja. Kerja ialah daya darab sasaran. Kerja iaitu W sama dengan daya darab sasaran. Memang betul. Kalau kita kenakan tindakan daya itu dan gerakkan objek itu lebih jauh, sasaran adalah lebih besar. Jadi sekarang sasaran lebih besar. Dan bila sasaran lebih besar, jadi apakah hubungannya? W berkadar terus dengan S. Berkadar terus dengan S. Okey? W berkadar terus dengan S. Jadi kalau kita sudah hulurkan tangan ke hadapan, sasarannya sudah jadi lebih besar, bermaksud lebih banyak kerja telah dilakukan untuk menggerakkan peluru itu ke hadapan. Okey, jadi lebih banyak kerja membawa peluru ke hadapan, itu kesannya. Tetapi bila kerja dilakukan, apa yang peluru itu dapat? Bila kerja dilakukan ke atas peluru, apakah kuantiti fizik yang didapati oleh peluru itu, pelajar-pelajar? Bila kerja, Hui Sing cuba lagi, ada satu lagi. Bila kerja dilakukan, apakah yang diperoleh? Misalnya, kamu tendang bola dengan daya. Daya ditindakkan ke atas bola, bola itu dapat apa? Setiap kali sukan kita main badminton ke main pingpong, yes, tenaga. Haris betul, tenaga. Sebenarnya kalau kamu tengok unit untuk kerja, kerja ialah dalam unit joule, tenaga pun dalam unit joule. Jadi apabila sasaran lebih besar, sasaran lebih besar, kerja lebih banyak dilakukan. Jadi joule, lebih banyak joule. Dan lebih banyak tenaga dipindahkan kepada peluru. Maka peluru mendapat lebih banyak tenaga kinetik.
ya, peluru mendapat lebih banyak tenaga kinetik, iaitu setengah mv kuasa 2. Kalau kamu nak tulis hubungan di sini, dia macam ini. F darab S sama dengan 1/2 M E kuasa 2. Macam itu. Kan kerja yang dilakukan apabila kita lontar peluru. Bila kerja dilakukan, maka objek itu mendapat tenaga kinetik setengah mv kuasa 2. Dan kita tengok di sini, kita telah hulurkan tangan ke hadapan. S ni lebih besar. S lebih besar bermaksud Fs lebih besar. Dan jika Fs lebih besar, memanglah setengah mv kuasa 2 ini lebih besar. Tetapi jisim peluru itu sudah tetap, M sudah tetap. Maka apa yang boleh ubah ialah V ini. V ini boleh jadikan lebih besar. Betul tak? Jadi S ini akan mempengaruhi V. Jadi sebenarnya jawapan kita ialah peluru bergerak ke hadapan dengan lebih laju. Macam itulah argument kita. Faham tak? Jadi itulah sebabnya cikgu sangat-sangat galakkan pelajar, ya, bentuk persamaan. Dan daripada situ lihat hubungannya. Analisa. Inilah kita katakan kehebat peringkat tinggi. Menganalisa. S lebih besar, maka Fs lebih besar. Dan bila Fs lebih besar, setengah mv kuasa 2 pun lebih besar. Dan bila setengah mv kuasa 2 lebih besar, maka V lebih besar. Macam itu. Dari sini kecil ke arah besar, dan dari besar ke arah kecil sini. Maksud saya ialah analisa lah daripada unit kecil ini ke unit besar, kemudian daripada unit besar ini ke unit kecil. Macam itu. Okey, itulah caranya kita tulis esei. Jadi tengok cirinya ialah S besar, akhirnya ialah V lebih besar sebab lebih laju. Okey, pelajar-pelajar. Jadi soalan yang sama boleh kita gunakan argumen yang berbeza. Memang sukan banyak menggunakan